Assalamualaikum guys, welcome back. Ramai sebenarnya yang minta aku untuk ulas isu berkenaan dengan Didi Chronicle yang baru-baru ni kena kecam memang teruk gila. Pertama sekali, aku nak kenalkan kepada mereka yang mungkin tak berapa familiar, mungkin tak kenal siapa tu Didi Chronicle. Didi Chronicle ni ialah YouTuber ataupun content creator yang memang suka buat cover dan juga parody lagu, dan yang bestnya sebab dia ubah lirik lagu tu bersesuaian dengan apa benda yang dia nak troll ataupun perkara-perkara yang berkaitan dengan isu semasa. 108 kursi, 19 kerusi menang, yang kalah 89. So selain daripada lagu tu, ada jugalah dia buat sketsa sikit dan sebagainya, which pada aku memang kreatif lah orang dia. Betul ke lagu? Betul lah. Itu lagu ekspedisi. Iya. Anyway, masa aku dapat request tu, aku pun pergilah tengok apa yang si Didi ni buat sampaikan ramai sahabat-sahabat kita dekat sini yang minta aku untuk cover isu dia. Is it because tau, tiba-tiba bahasa Inggeris tu. Putih ke cakap putih? Adakah disebabkan dia pakai kereta elektrik lepas tu kahwin 3-4, ataupun dia bergabung dengan Ali Shukri dan juga Ira Kaza untuk buat lagu parody? Sekali rupa-rupanya pasal politik. Jadinya aku biarkan je lah isu dia ni dan aku tak sentuh. Sebabnya aku fikir bila kata kau dah tunjukkan sokongan kau dekat parti sana, parti sini, lepas tu kau kena troll, kau kena bahan dan sebagainya, kau kena terimalah, betul tak? Aku nak brief korang dengan detail pun aku rasa macam aku tak tahu nak mula daripada mana, dan aku rasa benda ni semua tak penting pun. Tapi apa yang pasti, Didi Chronicle mula dapat kecaman daripada netizen bila kata dia menyuarakan pandangan dia ataupun menyuarakan sokongan dia kepada Perikatan Nasional. Didi ni ialah antara influencer yang berkempen untuk parti tersebut. Dan lepas tu timbullah isu berkenaan dengan Didi Chronicle ni, katanya dia pegang IC merah. Jadinya dia memang tak layak untuk mengundi dan tak perlu nak menyebok pun bila kata ada parti-parti politik dekat Malaysia ni duk berkempen. Lepas tu timbullah versi yang lain pula berkenaan dengan Didi Chronicle ni. Kalau kata dia ni duk cover lagu-lagu, kira macam kata lagu versi itu, versi ini dan semua. Rupanya cerita dia pun ada juga versi-versi yang mana diorang kata mak dengan ayah dia sebenarnya yang pegang IC merah, dan disebabkan Didi lahir kat sini, makanya sebab itu dia punya IC warna biru. Macam ni pun aku rasa macam budak-budak. Benda bodoh macam ni pun boleh jadi bahan. Tapi biasalah, memang typical politik scene dekat Malaysia ni, mana-mana belah pihak pun kalau kata bertentangan antara satu sama lain, mesti pihak lawan akan cuba malukan satu sama lain. Tak pernah lagi lah aku tengok mana-mana parti politik, mana-mana yang menyokong parti politik ni bila kata dorang turun untuk berdebat, untuk menyuarakan pandangan dorang, untuk menyatakan sokongan dorang akan menyatakan sokongan dengan guna otak. Ataupun dengan kata lain, dengan penuh ilmiah. Mungkin ada, tapi aku tak pernah jumpa. Apapun, bila sampai ke tahap macam ni lah sebenarnya yang buatkan aku tergerak untuk berkongsi isu ni dengan korang. Lepas kena kecam dan juga kena bahan dengan netizen, especially mereka yang menyokong parti politik yang berlainan, bila kata ada netizen dan juga geng-geng politik ni duk mempertikaikan pasal asal-usul Didi ni, dan juga ada yang mendakwa Didi ni salah gunakan IC biru dia. Tambah pula Didi ni rasa ada wujud kebocoran maklumat peribadi dekat social media. Didi buat keputusan untuk report polis. Yang tu tak apa lagi, walaupun aku rasa pelik sebabnya Didi ni dia suka troll pasal isu-isu semasa, pasal orang lain. Jadinya bila kata dia kena troll tu, dia sepatutnya kena relax je, sebab kau sendiri pun duk troll orang. Kenapa kau pula nak terasa bila kata orang troll kau? Tapi kita akan try huraikan kejap lagi kenapa dia pergi buat laporan kepada pihak berkuasa tu. Sebab yang paling penting sekarang ni, aku rasa terkejut bila kata si Didi ni buat satu keputusan ataupun tindakan yang pada aku tak berapa manis. Pada akulah. Ikutkan laporan media, Didi Chronicle pergi buat laporan kepada pihak berkuasa dan dia dibantu oleh peguam dia iaitu Asiah Jalil. Sebelum apa-apa, aku bacakan dulu statement daripada peguam Didi Chronicle, Asiah Jalil. Dekat dalam laporan pihak media, Asiah Jalil dipetik dengan berkata, pihaknya juga mengambil serius terhadap isu kebocoran data pribadi anak guamnya di media sosial yang dipercayai didedahkan oleh pihak Suruhanjaya Pilihan Raya. Data pribadi seperti nombor kad pengenalan, alamat dan sebagainya telah tersebar luas di media sosial. Hasil semakan kami mendapati data ini bocor daripada Data Pilihan Raya SPR.
Data peribadi milik anak guam saya telah diambil dan dimanipulasi termasuk melibatkan pendaftaran skim insurans hayat Selangor Insan tanpa pengetahuannya. Perkara ini sangat serius di mana ia daripada awalnya bermula dari buli cyber hingga melarat kepada isu keselamatan yang membahayakan anak guam serta keluarga. So dekat sinilah sebenarnya yang aku kecewa gila. Aku kecewa bukan sebab dia pergi report dekat pihak berkuasa. Let's say kalau kata apa yang berlaku pada dia tu bahaya, memang betul dan memang sepatutnya dia pergi buat report polis pun. Ini bukan soal koyak tapi lebih kepada soal keselamatan diri sendiri. Kalau dia rasa bahaya, tak salah pun kalau kata dia pergi report dekat pihak berkuasa. Aku sendiri pun boleh terima lagi kalau kata kau kutuk dan juga membahan. Tapi kalau kata kau dah masuk dan kongsi dokumen-dokumen pengenalan diri, aku rasa itu dah melampau. Dan dekat sinilah yang aku nak share dengan korang dan aku sangat kecewa. Aku kecewa bukan sebab apa, sebabnya Didi dah pun pilih peguam yang tak sepatutnya wakilkan dia. Aku rasa kebanyakan daripada kita dekat sini mesti dah tahu dah sejarah pasal Asia Jalil. Banyak statement-statement dia terutamanya pasal agama yang tersasar dan tak boleh diterima masyarakat. Pendapat aku sendirilah, misal kata satu hari nanti aku lalu apa yang Didi Chronicle lalu ataupun mungkin lebih teruk lagi, apa jadi pun macam mana sekalipun aku takkan pilih ataupun ambil lawyer macam Asia Jalil, Siti Kasim dan juga mereka yang seantena dengan diorang. Aku lagi rela tak ada peguam daripada aku benarkan peguam-peguam ni untuk wakilkan aku. Aku minta maaf, aku bukan nak kata diorang ni lawyer yang tak bagus. Aku yakin diorang ni peguam yang berkredibiliti, tapi aku tak boleh terima mereka yang mempersoalkan agama aku, sedangkan diorang ni saudara seagama aku. Aku faham Didi Chronicle dia terima Asia Jalil ni untuk wakilkan dia dalam isu berkenaan dengan data peribadi dan ianya tak berkaitan dengan sentimen agama dan sebagainya. Tapi pendapat aku mungkin Didi kena fikir 2-3 kali lagi kot. Kalau Didi nak pasang lawyer lah kan, aku sendiri boleh kenalkan Didi dengan lawyer yang lagi berprestige. Aku boleh introducekan dia dengan lawyer yang berhempas pulas, yang bersusah payah dan bersungguh-sungguh backup adik Bella sampailah nasib adik Bella terbela. Aku tahu Didi Chronicle tengok video aku dan kalau kata perlu bantuan peguam, boleh connect, boleh DM aku dekat Instagram. Aku sedia bantu untuk hubungkan Didi dengan peguam yang aku cakap tadi tu. Lagipun rumah korang tak jauh pun. Apapun, nasihat aku dekat semua, walaupun kita berlainan fahaman politik, tapi kena ingat, kita tetap bersaudara dan tak perlu nak beria sangat sebabnya korang duk bercakap sana sini. YB yang korang duk backup ni tantah tengah lepak, tengah relax, duk minum kopi sama-sama sambil bergelak ketawa. Rakyat. Jangan ambil serius sangat pasal politik ni. Tak guna satu sen pun. Yang kita perlu ambil kisah bila kata ada orang yang berlainan fahaman agama sedangkan dia ialah saudara seagama kita sendiri. Itu yang patut kita petikaikan. Dan kalau kata kita tak ada kuasa, better kita jauhkan. Dan akhir kata pepantun, andai cuaca terlebih hangat, minum saja air mineral. Punya ramai peguam hebat, kenapa pilih jenis liberal? Dan kalau korang suka konten yang ada dalam channel ni, please consider to subscribe. Okay? So thank you very much for watching and have a nice day. Assalamualaikum. Assalamualaikum guys. YouTube ada fungsi baru iaitu Super Thanks. Siapa yang nak belanja aku kopi, korang boleh tekan butang Super Thanks kat bawah ni. Korang belanja aku RM6 je. So kalau sesiapa yang nak belanja aku kopi, bolehlah tekan Super Thanks ya. Anyway, terima kasih sangat-sangat untuk sokongan korang. Assalamualaikum. Mantap Pak Bo. Oh, sakit.